Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kifayatul Muhtaj pada menyatakan bicara Isra dan Mi'raj, karangan Al-Syeikh Al-Imam Daud Al-Fatani, halaman yang ke-6. Faidatul. Bermula segala anak yang berkata-kata di dalam buai itu 10 orang. 10 orang kanak-kanak yang masih dalam buaian. Allah berikan kebolehan kepada lidah kanak-kanak itu untuk berkata-kata, membuktikan kebenaran. Seperti yang tersebut dalam nazam yang dinazamkan oleh Jalalul Sayuti, Al-Syeikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, dengan kata syairnya, takallama fil mahdi Nabi Muhammad wa Yahya wa Isa wal Khalil wal Maryam wa makri Juraiji summa syahidi Yusuf wa tiflul lazil ukhdudi birwihi riwayahi Muslim wa masyitah fi ahdi fir'auni tifluha wa fi zamanil hadil mubarak yukhtar. Berkata di dalam buai itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Yahya dan Nabi Isa dan Nabi Ibrahim Al-Khalil dan Siti Maryam, dan yang melepaskan bagi Juraij, bayi yang tak disebut namanya, tetapi bayi ini yang melepaskan bagi seorang lelaki yang namanya Juraij, akan diterangkan nanti. Kemudian bagi yang menaik saksi bagi Yusuf, bayi dalam buaian, berkata-kata menjadi saksi kepada junjungan mulia baginda Yusuf alaihi salam yang dituduh. Dan kanak-kanak pada Ukhdud, yakni anak yang menyuruh akan ibunya menjatuhkan dirinya di dalam lubang di dalamnya api. Kanak-kanak dalam Ukhdud, Ukhdud tu maknanya lubang. Lubang yang dibuat parit, diletakkan api. Di dalamnya api yang sangat nyala, yang diriwayat pada kitab hadis riwayat Imam Muslim. Dan Masyitah termasuklah anak bayi pada usia bayi kepada perempuan yang tugasnya, kerjanya menyisir rambut anak perempuan Fir'aun pada zaman Fir'aun. Anaknya Masyitah tu. Dan pada zaman Nabi yang hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Mubarak, ada seorang lagi kanak-kanak yang nanti diceritakan kepada kita. Kanak-kanak itu apabila Rasulullah bertanya, dia menjawab segala pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh menakjubkan. Ya, baru berapa bulan usianya dapat menjawab pertanyaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya Mubarak, yang menyempurnakan 10 orang. Cukuplah 10 orang. Baik, akan diceritakan satu persatu. Maka kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tatkala keluar daripada perut ibunya
bersin ia junjungan mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayi yang lain keluar daripada perut ibu menangis. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar daripada perut ibu bersin. Kenapa bayi menangis? Ada dua riwayat. Riwayat yang pertama, sebaik saja bayi itu dilahirkan, bayi itu diganggu oleh syaitan. Menangislah bayi tersebut. Kerana syaitan berusaha nak menyesatkan sejak daripada awal kelahiran. Riwayat yang kedua ada menyatakan bahawa bayi tak ingin dilahirkan kerana bayi sudah cukup selesa berada dalam kandungan perut ibunya. Dia dah selesa dalam perut ibunya, maka dia tak nak apabila dia dilahirkan nanti hilang keselesaan. Pun begitu apabila bayi sudah dewasa, maka dia takkan hendak kembali dalam perut ibunya kerana mengetahui bahawa kehidupan di muka bumi jauh lebih selesa daripada perut ibu. Begitu juga apabila roh nak dipisahkan daripada jasad, sememangnya ialah roh pun tak nak dipisahkan daripada jasad. Kenapa? Kerana nak dipindahkan ke alam barzah. Jadi dah selesa dekat dunia. Dunia ni dah selesa. Dunia ni dah macam-macam ada. Cuma ada gangguan coronavirus saja. Dah cukup selesa hidup di dunia. Tiba-tiba nak dipisahkan pula roh daripada jasad. Siapa nak? Pun begitu apabila roh itu telah dipindahkan ke alam barzah. Dan alam barzah itu sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, babun min abwabil jannah, salah satu pintu daripada pintu-pintu syurga untuk roh orang-orang yang beriman. Sudah barang pasti roh tak hendak kembali semula ke alam dunia. Kenapa? Alam dunia, alam yang mana penuh dengan tipu hela. Apabila pergi ke alam barzah, wah, jauh lebih baik daripada kehidupan di alam syahadah, alam malak, alam pemilikan. Ya, alam yang mampu lihat, banyak yang tak mampu dimiliki. Ya, nanti pergi ke alam akhirat, itu dia. Baiklah, maka dijelaskan kepada kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik sahaja diputrakan keluar daripada perut ibunya bersin, maka ia mengucap alhamdulillah. Orang bersin, apa yang disebut? Alhamdulillah. Maka menyahut segala malaikat dengan katanya, yarhamkallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yarhamkallah, moga-moga Allah merahmati akan dikau. Dan pada satu riwayat, awal perkataan Nabi tatkala keluarnya itu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Doa iftitah. Inilah dia, doa iftitah. Menyatakan bahawa mulianya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dengan memuji Allah, dilahirkan dengan mengagungkan Allah. Itulah dia doa iftitah, doa yang membuka segala apa juga kebaikan.
Dan kisah Nabi Yahya pula. Dan kisah Nabi Yahya bahawa ia menaik saksi bagi Nabi Isa padahal umurnya setahun dan sebulan, dengan katanya, asyhadu annaka abdullah wa rasuluh. Asyhadu, aku bersaksi, annaka, bahawasanya dikau wahai Isa, abdullah, adalah hamba Allah, wa rasuluh, dan engkau adalah pesuruh Allah. Dan kisah Nabi Isa itu seperti yang tersebut di dalam Quran. Baik, maknanya dah 3 kisah. Kisah junjungan mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisah baginda Yahya alaihissalam yang baru berusia setahun menjadi saksi kepada kelahiran baginda Isa alaihissalam. Nabi Isa dengan Nabi Yahya tu umurnya beza setahun lah. Beza setahun. Kerana Nabi Zakaria alaihissalam, dia kahwin dengan kakak. Imran, dia kahwin dengan adik. Antara Nabi Allah Zakaria alaihissalam dengan Imran tu, Nabi Zakaria kan dapat ya, Nabi Allah Zakaria, ya, maka Nabi Allah Zakaria kahwin dengan kakak, Imran kahwin dengan adik. Walau bagaimanapun Imran meninggal dunia, isterinya Hannah tu mengandung dan lahirkan anak, maka dinamakan Maryam. Maka Nabi Allah Zakaria, dia bela anak saudara dia, Maryam. Dia jaga Maryam, dia didik Maryam. Oleh kerana dia jaga anak saudara dia, dia didik anak saudara dia macam anak dia, tu yang mengandung isteri. Tu orang ambil kisah Nabi Allah Zakaria, kalau nak dapat anak, bela anak angkat. Tapi anak angkat yang ada hubungan lah. Sebaiknya. Maka setahun selepas kelahiran baginda Yahya alaihissalam, lahirlah pula daripada perut Maryam junjungan mulia baginda Isa alaihissalam. Dan kisah Nabi Isa itu seperti yang sebut di dalam Quran, tatkala keluar daripada perut ibunya, kemudian daripada saat jua, dengan katanya, inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya, hinggalah ke akhir ayat. Dan kisah Nabi Ibrahim pula, tatkala keluar ia daripada perut ibunya, bangun berdiri ia atas 2 kakinya. Hari kelahiran itulah baginda Ibrahim alaihissalam dah boleh berdiri. Senang sekali lari makan. Berkata baginda Ibrahim alaihissalam yang berdiri sebaik sahaja dilahirkan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu alladzi hadana. Maka sampai suaranya pada segala bumi dan mendengar segala binatang. Itu kelebihan yang Allah berikan kepada junjungan mulia baginda Ibrahim alaihissalam. Baik. Dan kisah Siti Maryam pula itu seperti yang tersebut dalam Quran dengan katanya menjawab bagi pertanyaan Nabi Zakaria, bapa saudara yang membelanya, dengan kata,
dari mana buah kayu yang bukan musim? Baginda Allah Zakaria. Baginda Zakaria alaihissalam terkejut apabila Baginda Zakaria alaihissalam mengajar Siti Maryam, mendidik Siti Maryam di mihrab. Tiba-tiba didapati di mihrab itu ada buah-buahan. Hairan, sungguh hairan. Buah tu berlawanan musim pula. Kalau pada waktu tu musim sejuk, di mihrab tu tempat Maryam mentelaah pelajaran, di situ ada buah-buah kayu, maknanya buah-buahan yang musim sejuk. Kalau musim tu musim panas, ada pula buah-buahan musim sejuk. Yang bukan musimnya tu. Kalau musim tu musim panas, di mihrab tu ada buah-buahan musim sejuk. Kalau musim tu ketika tu musim sejuk, ada buah-buahan musim panas. Itulah yang Baginda Zakaria alaihissalam tanya. Datang dari mana? Sekarang sekarang ini tu saya buat berlaku lagi. Dah tak berlaku mana Nabi Allah Zakaria dah tak ada. Maryam dah tak ada. Yang ada Nazib aja. Dari mana buah kayu yang bukan musimnya? Maka jawab Siti Maryam, padahal umurnya tengah 2 tahun. Dengan katanya, huwa min indillah, sebagaimana yang Allah firmankan. Huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Buah-buahan itu dari Allah Subhanahu wa taala tu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada siapa sahaja yang Allah kehendaki dengan ketiadaan terhingga. Dan kisah yang melepaskan Juraij tatkala dituduh orang akan berzina. Juraij ini seorang yang kuat beribadah. Walau bagaimanapun, Juraij ini ada mengkecilkan hati ibunya. Jadi ibunya berdoa kepada Allah agar diberikan hidayah kepada Juraij ini, yang telah orang kata mengecilkan hati ibunya. Maka Allah perkenankan doa si ibu. Oleh itu Juraij diuji dengan dituduh melakukan perzinahan yang mengakibatkan seorang wanita mengandung. Maka apabila dibawa ke pengadilan, siapa yang nak menjadi saksi kepada Juraij? Sekali lagi ibundanya itu sedar bahawa doanya Allah perkenankan, Allah uji anaknya. Dan kali ini ibunda Juraij berdoa kepada Allah, moga-moga Juraij itu, anaknya itu, dilepaskan daripada tuduhan zina. Maka ada bayi yang berkata-kata menyatakan bahawa bayi siapa? Dalam perut, bayi dalam perut perempuan tu yang mengaku siapa, angkara siapa, bukan Juraij. Ni maknanya bayi. Dan anak ini, ia empunya anak. Maka bertanya Juraij itu akan kanak-kanak itu. Maka sahut ia, aku anak si Anu, gembala kambing. Inilah istimewanya. Ini antara kisah. Dan kisah Syahid Yusuf yang menjadi saksi kepada Yusuf. Siapa pula? Sebagaimana Juraij yang menjadi saksi kepadanya bayi dalam perut ibu.
kali ini syahid ini juga merupakan bayi yang berada dalam buaian. Ada menyatakan bayi dalam buaian ini adalah sepupu kepada Zulaikha. Kerana Zulaikha nampaknya menuduh baginda Yusuf cuba nak menggodanya. Maka baginda Yusuf akan didakwa dan akan dihukum. Pun begitu, siapa yang nak jadi saksi kepada baginda Yusuf alaihissalam? Bayi dalam buai itu namanya syahid, menjadi saksi kepada baginda Yusuf. Bayi itu yang bercakap. Siapa sebenarnya yang bersalah? Dan kisah syahid Yusuf itu seperti yang tersebut dalam Quran dengan firman-Nya, in kana qamisuhu qudda min dubur. Kena buka ayat 26 surah Yusuf. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kebolehan lidah kepada bayi dalam buaian. Bayi itu menyebut ingkana, sekiranya, qamisuhu, bajunya, qudda, koyak, min duburi, di sebelah belakang. Kena tengok baju Yusuf alaihissalam ni koyak di mana. Kalau baju baginda Yusuf itu koyak di hadapan, itu angkara baginda Yusuf. Tapi kalau baju baginda Yusuf alaihissalam itu koyak di belakang, itu angkara Zulaikha. In kana qamisuhu qudda min duburi. Maka ayat selepasnya itu menyatakan bahawa yang koyak itu adalah di bahagian belakang. Oleh itu baginda Yusuf alaihissalam tak bersalah. Bayangkan bayi yang beritahu, maka malulah raja ketika itu, iaitu Aziz. Aziz tu bahasa Arab, bahasa Melayunya raja Mesir ketika itu. Maka dia tahu sebenarnya yang menggoda adalah isterinya, bukan baginda Yusuf alaihissalam. Hinggalah ke akhir ayat. Dan kisah Tiflun Ukhdud, kanak-kanak yang berkata-kata ketika berada di lubang yang letakkan api. Lubang api ni parit, Ni yang yang anak bersyutam tu. bukan. Ini bukan. Dan kisah Tiflun, kanak-kanak Ukhdud. Ukhdud tu kita kata parit dalam lubang diletakkan api. Adalah seorang raja yang zalim. Ia menyala-nyalakan api di dalam lubang yang besar, memasukkan segala manusia yang tiada mengikut agamanya, kufur itu, ke dalam api itu. Maka ada satu perempuan, ada baginya anak kecil, umurnya 7 bulan. Padahal benci ia akan dijatuhkan ke dalam api itu. Maka berkata anak itu, hai ibuku, jangan engkau terkejut, maka bahawasanya engkau atas jalan yang betul. Wah, bayi menyatakan kebenaran. Malu raja apabila maknanya si bayi itu menyatakan kebenaran.
Dan kisah anak Masyitah, barulah kisah anak Masyitah itu. Dan kisah anak Masyitah itu telah terdahulu sebutnya, sebagaimana telah diceritakan. Nak cukupkan. Dan akhir sekali yang ke-10, dan kisah Mubarak itu, iaitu bahawasanya satu perempuan datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu anaknya yang kecil. Maka mengambil Nabi sallallahu alaihi wasallam akan anaknya, anak perempuan ini, didudukkan pada riba baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, "Hai ghulam, hai kanak-kanak, siapa aku ini?" Maka sembah ghulam kanak-kanak itu dengan katanya, "Engkaulah Rasulullah yang sebenarnya." Maka dapat kemenangan bagi mereka yang mengikut akan dikau, dan binasa bagi mereka yang menyalahi akan dikau. Maka dinamakan dia, Rasulullah namakan anak itu Mubarak Yamamah. Wallahu a'lam bis-saddad. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan. Ya. Ini semua kita sebut dalam istilah, maknanya perkara yang mencarikan adat. Bagi Nabi Rasul-Rasul diberikan mukjizat, perkara yang mencarikan adat, yang menyalahi adat. Bagi Nabi dan Rasul itu merupakan mukjizat. Bagi waliullah diberikan karamat. Bagi orang awam diberikan ma'unah, pertolongan yang Allah datangkan serta pertolongan. Baiklah, selesai membicarakan tentang maknanya antara perkara-perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat yang menakutkan, yang menggembirakan, termasuklah bauan wangian daripada Masyitah, anaknya dan keluarganya. Maksudnya cerita tentang kanak-kanak ni lanjutan daripada kisah Masyitah. Ya. Baru nak balik semula. Maka sentiasa berjalan Nabi dan Jibril hingga datang atas beberapa kaum yang memecahkan kepala mereka itu. Wah, maknanya setelah Rasulullah melihat perkara yang menakutkan, perkara yang menggembirakan, menghidu haruman, kali ini Rasulullah lihat pula perkara yang lebih mengerikan. Ya, beberapa kaum yang memecahkan kepala mereka itu, tiap-tiap dipecahnya, maka kembali pula seperti dahulu kalanya. Terkejut Rasulullah melihat orang yang menyeksa dirinya sendiri. Dia pecahkan kepala dia, menjerit kesakitan. Ya, kemudian kepalanya kulit sedia kala, dan dia seksakan lagi diri dia, berulang-ulang menyeksakan dirinya. Dan tiada limpah mereka itu daripadanya sekali-kali. Maka sabdanya, "Siapa ini ya Jibril, ya Jibrail?" Maka katanya, mereka itulah yang memberatkan kepala mereka itu daripada sembahyang. Maknanya Rasulullah melihat seksaan umatnya sendiri, yang mana berat untuk mendirikan solat. Maka nanti di akhirat dia menyiksa diri dia sendiri dengan memecahkan kepala. Kemudian
maka datang pula di atas beberapa kaum. Wallahu a'lam bissawab. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas lihat yang mula-mula apa dia? Rasulullah lihat perkara yang menakutkan, ancaman daripada jin ifrit. Kemudian perkara yang menggembirakan ganjaran pahala kepada umatnya di jalan Allah. Terhidu haruman keluarga Masyitah. Barulah Rasulullah tengok siksaan umatnya yang berat untuk mendirikan salat. Baru yang keempat. Nanti yang kelima kita sambung lagi. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin ya arhamar rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.